Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang penggunaan kit modul celik kraft. Okey, ini merupakan modul celik kraft yang mana kami telah buat untuk inovasi kami pada kali ini. Okey, kit modul celik kraft ini terdiri daripada modul penggunaannya dalam QR code yang kami sediakan. Okey, di dalam dalam kit ini terdapat, saya angkat sikit ya, ada alat bahan tentang penerapan, alat bahan tepung gandum dan juga barang-barang pewarna, garam halus, minyak dan gam PVA. Okey, kita boleh buka satu-satu. Contohnya ya, begini. Okey, dalam ni ada tepung dan juga ini ialah warna dan sebagainya. Okey, hari ini saya bukan nak menceritakan tentang kit ini, tapi saya akan menceritakan bagaimana nak menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kit modul celik kraft ini untuk kita menghasilkan kraft di dalam kelas bersama-sama dengan murid berkelainan upaya ataupun murid-murid sekolah rendah untuk menjalankan PNP PSP dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, kita start dulu. Saya akan memperkenalkan bahan-bahannya, bagaimana kita nak menghasilkan dough daripada modul celik kraft tu ya. Seperti mana yang saya cakap tadi, di dalam kotak ataupun kit modul celik kraft mengandungi bahan-bahan semua yang ada di atas meja saya ini. Tetapi saya akan menceritakan bagaimana kita nak membuat adunan daripada resepi dough yang kita sediakan di dalam kotak tersebut. Okey, mula-mula resepi yang pertama kita perlu ada tepung. Ini ialah tepung gandum. Tepung gandum ni boleh cikgu-cikgu ataupun ibu bapa di luar sana boleh menggunakan apa saja tepung gandum yang ada di pasaran. Tak kira apa jenis jenama pun. Di dalam sana kami telah meletakkan 2 cawan tepung gandum. Okey, 2 cawan tepung gandum. Satu cawan garam halus. Pastikan ibu bapa ataupun guru-guru menggunakan garam yang paling halus untuk membuat adunan ini. Kerana kalau kita menggunakan garam kasar dengan cuaca kita di Malaysia yang ada di sekitar 27 hingga 30 darjah Celsius akan menyebabkan proses pencairan ataupun pemeluapan garam tersebut dan menyebabkan dough kita akan menjadi lembik. Okey, kita ada garam, tepung, kita ada minyak masak boleh guna. Selain daripada itu, kalau sekiranya tiada minyak masak, kita juga boleh menggunakan lotion badan. Okey, tujuannya kita menggunakan minyak ialah untuk melicinkan dough kita dan menarik perhatian murid-murid ataupun murid berkelainan upaya itu untuk memegang dan merangsang deria psikomotor halus mereka. Okey, kita ada sedikit air. Okey, di sini saya tunjukkan sedikit air. Okey, gam PVA. Gam PVA ni ialah bertujuan untuk menahankan lagi kita punya dough, yang mana kita meletakkannya hanya dalam 2 ataupun 3 sudu sahaja di dalam air itu dikacau dan kita akan buat adunan dough. Okey, itu sahaja yang kita perlu gunakan. Selain daripada itu, barang-barang sampingan ialah seperti pewarna. Kita boleh menggunakan pewarna banco ataupun pewarna poster warna yang ada di rumah ataupun di sekitar kita. Okey, kita ada berus, palette dan juga acuan-acuan yang kita gunakan daripada bahan-bahan terpakai. Okey, yang ini saya gunakan bahan-bahan terpakai daripada hasil buangan daripada permainan anak-anak yang lepas. Kita juga boleh gunakan acuan-acuan kuih di rumah sebagai tambahan. Tetapi di dalam kit semua dah ada, semua dah lengkap. Cikgu ataupun ibu bapa perlu membawa saja kit tersebut. Di dalamnya mengandungi daripada aturan penggunaan sampailah alat bahannya lengkap. Okey. Seterusnya saya akan Okey, sebelum saya lupa, saya akan ceritakan selain daripada menggunakan air,
kita boleh menggunakan ni, daun serai. Daun serai ataupun bunga telang, buah naga yang kita boleh gunakan untuk menjadi pewarna alam kepada dough kita. Okey, kita untuk apabila dough dah siap, kita akan menggunakan warna. Warna yang selalu kita gunakan untuk murid-murid sekolah ataupun untuk aktiviti di dalam kelas lah, especially ni kita akan gunakan warna poster color yang dekat kedai selalunya yang senang didapati di kedai, di semua di merata kedai ialah poster color. Selain daripada warna-warna konvensional yang saya sebutkan tadi, kita juga boleh memperkenalkan anak-anak kita supaya mencintai alam dengan menggunakan warna-warna daripada alam semula jadi. Contohnya seperti warna daripada buah naga, daripada bunga telang, kita juga ada warna daripada kulit bawang, kunyit, yang semua-semua bahan yang saya sebut tu mesti ada di dapur rumah kita, di sekeliling rumah kita. Tetapi di sini pada hari ini contohnya saya menggunakan daun serai. Dengan spesifiknya saya menggunakan daun serai wangi. Tujuannya ialah untuk menjadi satu ejen untuk menghalang kepada serangga untuk memakan ataupun memusnahkan dough apabila kita punya murid telah membina dough tersebut. Okey, ini contohnya yang mana saya telah blendkan daun serai ini bersama dengan sedikit air untuk mendapatkan serat-seratnya, dan juga dalam masa yang sama secara tak langsung dia memberi warna kepada adunan kita. Okey, kita akan terus buat cara-cara untuk menghasilkannya. Mula-mula kita masukkan tepung kita tadi, iaitu sebanyak 2 cawan ini, masukkan di dalam satu bekas. Okey, kemudian kita masukkan juga garam halus bersama dengan tepung ini. Pastikan garam halus dan juga tepung ini dikacau sebati. Okey, dikacau sebati. Tujuannya supaya kita nak garam dan tepung itu bercampur apabila kita mengulikannya, dia sebati di dalam satu dough. Okey, kemudian kita boleh masukkan 1 sudu sahaja minyak masak ataupun lotion ke apa-apa sahaja ejen minyak untuk melicinkan dough kita. Okey, hari ni saya tak menggunakan air sebab saya dah campurkan air itu di dalam semasa saya memproses serai wangi itu. So jadinya saya menggunakan air serai wangi ini untuk membancuhnya. Okey, kacau sikit sebab dah mendak. Masuk agak-agak sebab untuk kita mengacau adunan ni, kita perlu agak-agak dia punya kelembutan dough. Kalau ibu-ibu ataupun guru-guru, kita boleh tahu bahawa adunan ni cukup ataupun tidak macam kita buat kulit roti canai. Kulit roti canai pula. Kulit kari puff. Okey, kita buat adunan tu tersebut dengan baik. Satu lagi kita kena masukkan gam. Lupa pula nak cakap gam. Okey, di sini saya masukkan gam. Gam tu sebanyak 2 sudu. Okey, pastikan tujuannya kita masuk gam ni untuk apa? Untuk bagi kekuatan dough kita, atom-atom di antara tepung-tepung tu dan juga garam tadi melekat dengan baik. Dan dia juga sebagai ejen anti serangga untuk menghalau serangga daripada melekat dekat kita punya, menggigit kita punya adunan yang dah siap itu tersebut. Okey, bila berderai campur lagi. Okey, kita campur macam ni. Kita kacau dia sampailah adunan ini tidak melekat di tangan. Apabila adunan tidak melekat di tangan, bermaksud dough kita tu dah sesuai untuk kita bagi pada murid-murid kita untuk membuat, membentuk dan membina ya. Okey, setelah campuran tadi kita pastikan kita uli supaya tepung, minyak dan air tadi bercampur dengan sebati sehinggalah dia membentuk kepada
begini. Kita boleh tarik. Macam ini umpamanya ialah bahan ganti kepada Plasticine, Play-Doh yang ada di pasaran, yang mana kalau kita tahu di pedalaman ataupun di kampung-kampung yang jauh daripada pekan, dia susah untuk mendapatkan bahan-bahan seperti Play-Doh dari Plasticine. Manakala yang ni kita boleh gunakan di dapur, maksudnya kita boleh siap-siap undi di dapur sebagai guru-guru dan kita boleh bawa ke sekolah, ataupun untuk merangsang psikomotor halus, kita boleh juga memberi kepada murid-murid kita untuk memegang tepung, garam dan sebagainya, dan ajar mereka untuk menguli. Okey, apabila kita dapat macam ni, dia tak melekat di tangan kita, bermaksud kita punya dough ini dah cukup untuk digunakan. Okey, ambil dough sikit-sikit, kemudian kita bulatkan dan kita canaikan. Okey, contohnya ni saya dah bulatkan, kita terap di atas ni, dan gunalah apa-apa sahaja, botol ke ataupun apa-apa benda yang bulat yang boleh kita dalam bentuk silinder, kita boleh rollkan dia. Di dalam kelas jangan risau, tak perlu bawa alat penggelik yang kena beli tu. Kita boleh pakai, pastikan murid-murid kita mesra kepada barang-barang yang berada di sekeliling mereka untuk menggunakannya. Okey, selepas kita terap begini, kita boleh guna acuan. Pelbagai acuan yang kami gunakan ialah bahan-bahan terpakai, acuan terpakai yang mana seperti penutup botol, penutup tin, ataupun yang ini ialah permainan di pantai anak-anak yang telah lama tak terpakai, kita boleh gunakannya untuk menerap kita punya dough tadi tu. Okey, selepas kita terap, ini ialah hasilnya. Kenapa tepung diwarna hijau? Sebab tadi saya menggunakan serat daripada daun serai. Okey, selepas kita terap, kita boleh hiaskan kita punya dough seperti ini. Okey, ini ialah contoh-contoh yang telah dihias. Okay, dia asalnya kosong, tetapi mengikut kreativiti, kita boleh jana kreativiti murid-murid kita ataupun anak-anak kita untuk menghias dough kita dengan pelbagai pattern ataupun pelbagai corak. Okey, jelas ya? Selepas itu, kita ketepikan yang ni dulu. Okey, selepas kita dah hias semua, untuk memastikan dough kita ni tahan dengan lebih lama, saya galakkan ibu bapa, guru-guru untuk membakar dough ini di dalam oven. Di dalam oven di rumah dalam suhu 180 darjah Celsius selama 20 hingga 30 minit supaya dia keras. Dough ni akan keluar keras macam batu, ya. Sebab apa? Dia tahan lama sebab dia dah ada ejen pengawet seperti garam, kita pakai gum PVA, kita pakai serat daun serai ini, yang mana dia menyebabkan dough ataupun craft yang kita buat ini tahan lama. Okey, ini ialah selepas dibakar. Selepas aktiviti pembakaran, kita akan mula mewarna. Kita boleh menggunakan apa-apa sahaja warna. Di sini saya menggunakan warna daripada poster color daripada jenama Bancho. Okey, setelah kita membakar keras tadi kita punya dough yang mana ataupun kita panggil craft dough kita ini, kita dah bakar dalam suhu 180 darjah Celsius selama 20 hingga 30 minit dan pastikan dia keras. Tak kisah kalau sekiranya dia macam terbakar ke atau bertukar warna coklat, tak apa, sebab kita akan menghiaskan craft dough kita dengan menggunakan warna. Warna-warna yang kita gunakan, kita boleh juga menggunakan warna-warna alami, kita boleh guna warna-warna konvensional yang ada dijual di merata-rata kedai. Okey, pada hari ini saya akan tunjuk cara bagaimana untuk menggunakan warna dengan menggunakan warna poster. Yang ni memang terkenal di kalangan murid-murid sekolah, yang mana semua orang menggunakan warna poster dalam menghasilkan PSB mereka di sekolah. Okey, so senang saja, kita jangan guna air banyak sebab ini ialah, kita ingat dia ialah tepung. So jadinya kita hanya menggunakan warna direct daripada botol.
botol ni ataupun daripada tube. Ini kita panggil warna akrilik, ini ialah warna poster. Bezanya warna poster dia legap dan sesuai untuk warna-warna yang nak terang, dan manakala ini warna akrilik ialah warna dia legap, juga bersifat legap tetapi menggunakan base air, dan dia bila kering dia akan jadi getah. So kesan berkilat ada pada di sini. Okey, kita akan guna warna tu dan kita sapu macam biasa. Contohnya macam ni. Kalau kita nak campur warna pun boleh. Contohnya di sini saya buat warna bunga matahari, kuning campur orange. Okey, sebab bunga matahari ada kuning, ada orange. Ya. Kita boleh sapu dan kita boleh buat sampai siap. Okey, di sini saya tunjuk separuh jalan sahaja, yang mana nanti tuan-tuan dan puan-puan ataupun cikgu-cikgu semua boleh membimbing ataupun boleh menunjuk ajar kepada murid-murid kita. Saya celup sikit saja di hujung berus dan kita sapu warna. Tujuannya letak air sikit ialah untuk melancarkan sapuan berus ke atas craft dough kita. Okey, setelah disapukan siap semua, kita akan jemur bagi kering sekejap dan saya tunjukkan ini ialah hasilnya. Okey, yang mana bila kita dah sapu semua, dia cantik kan? Daripada sini kita boleh terapkan nilai-nilai keusahawanan. Kita boleh ajar mereka bagaimana daripada craft dough sahaja dengan modal yang sedikit, iaitu tepung, gandum, daripada garam, kita boleh menghasilkan craft dough yang cantik. Okey, craft dough ni bukan sahaja boleh dibuat sebagai aktiviti di dalam kelas, tetapi kita boleh tukarkan dia kepada hasil-hasil yang lebih mempunyai nilai-nilai, bukan saja nilai estetika tetapi nilai keuangan, yang mana keusahawanan kita boleh tukarkan dia menjadi keychain, dan kita boleh melatih anak-anak kita untuk memasarkan kita punya hasil-hasil ini kepada rakan-rakan, kepada di dalam koperasi sekolah. Okey, contoh keychain yang boleh dibuat berbagai bentuk. Ini kita boleh buat fridge magnet. Okey, kita letakkan magnet di belakang dia. Contohnya seperti ini, kita letakkan magnet. Okey, lepas tu kita boleh jadikan dia fridge magnet. Cantik bukan? Macam kita boleh dapat di pasaran yang kita pergi melancong mana-mana, kita boleh jadikan dia sebagai cenderamata kepada rakan-rakan. Okey, tepikan ni dulu. Di sini juga dengan kreativiti yang ada, kita boleh juga buatkan dia sebagai candle holder. Okey, candle holder yang mana kita boleh letak candle dalam ni dan kita boleh nyalakan lilin. Okey, candle holder. Selain daripada itu, kita juga boleh hasilkan mini klip menggunakan klip klip penyangkut baju, penyempit baju, yang mana kita tambah sahaja hiasan di sini sebagai untuk menaikkan lagi kecantikan, nilai-nilai estetika, dan juga boleh menjadi selain daripada pengepit baju sahaja, kita boleh jadi paper clip dan sebagainya. Okey. Untuk menambahkan lagi daya kekuatan kepada craft yang kita ada, kita digalakkan untuk menyembur ataupun spray kita punya craft tu dengan menggunakan clear spray ataupun cat jernih clear spray, yang mana kita untuk mengilatkan lagi permukaan dia, untuk menaikkan lagi permukaan. Nampak tak perbezaannya? Yang ni saya tak letakkan spray. Okey, ini ialah craft yang tidak letakkan spray. Yang ni kita letakkan spray. Okey, dia berkilat kan? Dia berkilat macam ni. Ini fridge magnet juga. Okey, inilah merupakan hasil kit modul celik craft yang mana kami bina ini bukan sahaja untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga boleh digunakan sebagai pengisi masa lapan di rumah. Dia sesuai digunakan bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa memerlukan kos yang banyak, dan dia juga dapat
memberikan melatih psikomotor halus kanak-kanak untuk membentuk dan membina sesuatu mengikut daya kreativiti sendiri. Kalau mereka tidak menggunakan terapan pun tak apa, mereka boleh juga dibantu oleh guru-guru ataupun ibu bapa untuk membina ataupun membentuk daripada doh itu, menghasilkan ciptaan-ciptaan yang baru berdasarkan kreativiti mereka, yang mana dengan menggunakan kit modul celik minda, modul celik craft ini, kita dapat menaikkan kreativiti untuk kita boleh triggerkan kreativiti kanak-kanak untuk mendapat mencipta sesuatu yang baharu, walaupun benda itu nampak simple, ringkas, tetapi dia memberi makna kepada kita semua. Okey, sekian, terima kasih.